Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara kita menunggu rakan-rakan yang lain, siapa yang sudah hadir, kalau dengar dengan jelas, sila katakan dengar. Kalau gambar jelas, katakan nampak. Jadi kita nak tengok sama ada hari ini kita ada masalah teknikal ke tidak. Biasalah dalam dunia online ni, kadang-kadang terutama sekali cuaca buruk ni, kadang-kadang line kita tak cantik. Alhamdulillah. Salju Manarah, apa khabar? Okey, seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan segmen harian. Bukan saya berada di sini hari-hari. Setiap hari Isnin hingga Jumaat, perunding-perunding Mahpusaka akan bergelir-gelir. Terima kasih dengan jelas untuk menceritakan pelbagai cerita. Sebab kami sebagai perunding Mahpusaka setiap hari didatangi dengan pelbagai kisah. Dan kisah ni macam-macam. Macam-macam punca, ada yang kisah sedih, ada kisah gembira. Walau bagaimanapun, kami nak gunakan pengalaman kami ini untuk setidak-tidaknya cerita-cerita benar ini dapat menjadi iktibar kepada kita semua. Alhamdulillah, Tuan Baharudin dengan jelas. Tuan Hazmi, apa khabar? Cerita-cerita ini dapat memberi iktibar sebab banyak perkara yang berlaku. Supaya apa? Bila kita tahu kisah-kisah tu, apa yang buruk tu, sebab-sebab yang menjadikan ianya buruk, kita elakkan. Dan perkara-perkara yang sebenarnya baik sebagai perancangan, kita jadikan tauladan dan kita jadikan amalan. Okey? Saya percaya tuan-tuan dan puan yang berada dalam ruang hari ini telah pun hadir ke kelas-kelas ataupun kisah-kisah yang terdahulu daripada perunding-perunding, macam-macam kisah. Ada yang jadi hantu lah, hantu kebun lah, ya, yang ada cerita tentang janda Sunda Malam, macam-macam. Jadi kisah saya hari ini tajuknya apa? Tajuknya Si Buta dalam Komputer. Dia tajuknya macam ada rima sikit. Sebenarnya ceritanya simple je. Saya di Mahpusaka, kita punya banyak cawangan lah. Salah satu cawangan yang kita ada ialah di Menara Aziata, berdekatan dengan KL Central. Dan saya duduk di Sendayan. Jadi apabila saya ada tugasan di pejabat KL Central, saya jaranglah memandu sebab biasalah tak suka dah jam di KL ni. Jadi saya selalu naik komuter. Kebetulan rumah saya dekat dengan komuter Labu, jadi saya selalunya memandu ke komuter Labu, tinggalkan kereta di sana dan naik komuter sampailah ke Central dan pergi ke bangunan sebelah ke pejabat Mahpusaka di Menara Aziata. Jadi pada satu hari saya menaiki komuter dan saya duduk di sebelah. Saya tak perasan pun. Rupa-rupa ni sebelah saya ni ada seorang abang, dia buta. Saya perasan dia buta sebab dia main handphone dia pelik sikit. Orang selalu main handphone cucuk telinga, tak, dia mendengar berita. Dia download apps yang mana apa saja yang masuk dalam handphonenya akan jadikan suara dan dia dengar. Jadi saya biasa ni memang peramah sikit kalau dalam di kawasan awam. Jadi saya selalu tegur lah, abang, buat apa bang? Lepas tu berkenalan lah. Rupanya abang ni saya quite kagum juga dengan dia. Dia buta. Duduk di Tampin. Setiap hari dia naik komuter daripada Tampin sampailah ke KL Central, kemudian naik lagi LRT ke Petaling Jaya. Okey, untuk ke pusat urut. Abang ni sebenarnya adalah tukang urut buta. Dan saya tanya kenapa tak kerja di Tampin, kata Tampin susah cari makan. Jadi ada customer dia di Petaling Jaya. Okey. Ajar berlatih pun ada, alhamdulillah. Tahu jalan. Jadi biasalah saya kalau bercerita, saya tanya orang lah, akhirnya orang akan tanya saya, cik nak ke mana? Saya pun kata saya nak ke Aziata. Buat apa? Lepas tu saya katalah, saya ni kerja saya adalah perunding pewarisan, urus pusaka. Bila sebut saja itu, terus ditanya. Tuan tanya, cik, saya ada masalah ni. Apa dia? Rupanya
rupanya abang itu dulu pernah berkahwin, dan bila tapi jodoh tak panjang lah. Jodoh tak panjang, bercerai. Okey. Dan isterinya berkahwin lain, tapi masa dia berkahwin dengan isteri dia tu dapat 2 orang anak. Okey. Dan yang menjadi isu dan menjadi kekaguman saya adalah dia walaupun dah bercerai dengan isterinya, dan tapi masih ambil tahu, dan isterinya meninggal, dan dia dapat tahu rumah yang dibeli oleh isterinya masih belum selesai urusan pusakanya. Nampak? Kita kadang-kadang ni harta kita pun ataupun kita waris pada pusaka kan, kita tak peduli pun pasal nak menyelesaikan. Yang ini abang ni pusaka bekas isterinya yang mana dia tidak ada hak. Okey, tetapi dia rasa ada bertanggungjawab, dan dia berjumpa orang macam saya, dia rasa mungkin orang ni boleh bantu, dan dia sebenarnya ni pun cuba nak bantu. Anak-anak dia dalam umur 30-an tak tahu apa-apa, tak tahu macam mana nak uruskan, ataupun tak peduli nak uruskan, tetap duduk di situ. Tapi yang abang ni dia kira concern lah. Dan bila jumpa saya macam dia seronok. Jadi saya pun ceritalah apa isunya. Dia kata, setahu saya rumah tu belum selesai. Dia tanya kepada saya, macam mana nak selesai? Dia kata, biasalah. Saya kata, saya kalau jumpa soalan-soalan itu, saya kata mudah aja. Dia pun kata mudah. Ya, mudah. Sebenarnya perlu diuruskan. Itu dia tanya siapa yang perlukan? Waris kepada isteri abang tadi, iaitu suaminya dan juga anak kandungnya. Ya. Jadi tapi dia kata kenapa tak selesai? Sebab tak ada siapa nak uruskan. Jadi dia kata macam inilah. Nanti boleh tak saya suruh anak saya telefon tuan? Okey. Jadi alhamdulillah saya pun minta nombor telefon dia, dan dia ambil nombor telefon saya, dan sampai di KL Central saya pun pimpin abang tu. Rupanya tak payah pimpin pun, dia dah tahu dah jalan dia. Dia naik, lepas tu dia sampai ke LRT, pergi dan saya pun nak ke Azata. Tetapi saya ingat abang tu. Jadi saya pun selang 2-3 hari saya telefon dia. Dia jawab, dia kata, saya dah beritahu dah anak saya, nanti anak saya telefon. Memang beberapa hari selepas tu anak dia telefon. Rupa-rupanya kes dia taklah semudah yang dijangka. Isterinya meninggal, ada satu rumah di Semenyih. Okey, menggunakan loan kerajaan, dah habis bayar, tetapi grant tak ada. Jadi anak dia pun datang jumpa kami selesai dapat surat matinya, dapat warisnya suaminya dan juga anak dua orang tu, dan kami kena tengok apa lagi hartanya. Rupanya harta tu rumah je lah. Dan apabila kita lihat dokumen-dokumen hanya ada SNP, tidak ada grant. Dan apabila kami cuba nak cari grant, rupa-rupanya pemaju pun dah tutup. Jadi permohonan untuk dapatkan grant tu, sebab bila kita buat carian masih lagi nama pemaju, tetapi pemaju tu dah tak wujud, dah bungkus. Jadi macam mana tu? Bayangkan kalau orang biasa dapat kes macam tu, mesti pening kan. Jadi kami pergi. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, kalau pemaju tutup ikut Bank Negara New Ruling, mestilah ada pemaju gantian, menjadi caretaker of the project. Jadi kami pun jumpa caretaker of the project, kami mohon, dan apa yang dia buat, dia perlukan surat pelepasan dari Jabatan Akaunten Negara. Jadi sebab kami memang itu kerja kami. Jadi kami pun dapatkan maklumat daripada anak arwah si abang tadi, dan kami uruskan dengan Jabatan Akaunten di Putrajaya, Pembendaharaan, untuk lihat statusnya memang dah bayar, dan akhirnya kami dapat surat pelepasan. Dan dengan surat pelepasan itu kami pergi ke pemaju gantian, dan kami dapat, tak boleh turun kepada mana, dapat grant nama arwah. Itu prosedurnya. Jadi apabila dapat grant nama arwah, barulah
kami bantu anak-anaknya tadi untuk buat permohonan pusaka. Dan bila dah sampai situ senang lah. Akhirnya dapat perintah pembahagian. Ingat ya, ramai orang tak tahu. Orang ingat bila meninggal dunia senang-senang boleh turun milik tukar nama. Tidak. Ada prosesnya yang menyebabkan ada 80 bilion harta di Malaysia ini beku. Kebanyakannya adalah hartanah, disebabkan tak ramai waris yang bijak, tahu, faham. Nampak? Bijak, tahu, faham dan mahu dan mampu. Banyak uruskan sampailah dapat surat ini. Surat ini namakan surat kuasa perintah pembahagian. Barulah boleh tukar nama. Jadi alhamdulillah, dengan bantuan Mai Pusaka, walaupun kes ni rumit, bayangkan pelepasan daripada pejabat pembendaraan tak ada, pemaju dah mati, geran tak ada, macam nak urus. Tetapi kami dapat bantu dan akhirnya geran tadi dapat diturun milik daripada nama arwah isteri abang tadi kepada 2 orang anaknya. Selesai. Dan inilah tuan-tuan dan puan yang lazimnya berlaku. Saban hari saya dapat kes masuk. Kebanyakannya adalah kes yang mana pemilik harta dah meninggal dunia, meninggalkan rumah. Contoh, besok saya ada kes perbicaraan pusaka di Pejabat Suka Petaling, di mana seorang bujang berusia 51 tahun meninggal dunia, hanya meninggalkan 2 orang waris, ayah dan ibu yang telah uzur, dan meninggalkan satu apartmen yang masih lagi tak ada strata title. Bayangkan kalau dengan mak ayah yang uzur, siapa nak uruskan? Tapi kami uruskan dan kami dapat tarik bicara. InsyaAllah doakan sama-sama kami dapat selesaikan supaya rumah tadi, apartmen tadi dapat diturun milik kepada waris itu, ibu dan ayahnya. Begitu juga besok juga sebelah malamnya saya akan ke Pontian. Banyak kes. Sama ceritanya, di mana ibunya telah pun meninggal dunia tahun 1989 dan masih belum lagi turun milik kepada sesiapa. Sebab apa? Sebab macam saya kata dah, ada yang tak tahu, ada yang tak mahu, ada yang tak mampu, ada yang tak ambil tahu, yang kadang tu nak membolot pun ada. Tapi ini bukan kes ni. Jadi banyak. Dan ada lagi kes sama juga. Kes di mana hartanah juga yang tidak selesai disebabkan waris-waris tidak mencapai muafakat yang baik macam mana nak menguruskan dan menurun milik. Jadi inilah tuan-tuan dan puan yang kita perlu ambil tauladan. Yang mana elakkan harta yang kita ada, terutamanya rumah, apabila kita meninggal dunia nanti tak diuruskan dengan betul. Kebanyakan waris kita, anak-anak kita nanti tak ada yang pandai sangat mengurus pusaka. Dan telah terbukti daripada kes-kes yang kita temui, mereka yang cuba nak buat sendiri, yang rasa-rasa mereka tahu buat, akhirnya tak selesai. Yang kes yang saya akan uruskan besok, dia buat, akhirnya dia jumpa takbir dah, dan dia nak bicara semula untuk menukar pentadbir, padahal boleh bincang untuk turun bilik. Jadilah itulah tuan-tuan dan puan, mesej yang saya nak sampaikan hari ini mudah saja. Bila berlaku kematian di kalangan keluarga kita, okey, kalau kita kerap, kebiasaannya memanggil tukang mandi jenazah yang bertauliah untuk mandikan jenazah sebab dia pandai. Kita mengupah tukang kali kubur sebab dia pandai, kita tak pandai. Kita panggil tok imam sembahyangkan jenazah sebab kita tak pandai. Kita hire caterer untuk buat majlis tahlil sebab kita tak pandai masak. Okey, kita panggil orang van jenazah sebab kereta Myvi kita tak muat masuk jenazah. Jadi samalah. Apabila kita nak menguruskan pusaka, gunakan khidmat orang yang
mahir. Setidak-tidaknya mendapat nasihat apakah langkah-langkah yang perlu dibuat untuk memastikan hartanah kita tidak menjadi salah satu statistik yang 60 bilion ke 70 bilion ke 80 bilion yang terbeku. Sebab sangat rugi kalau ia terbeku. Kalau dia tak terbeku pun memang ada orang duduk, tetapi banyak kemungkinan harta itu kadang-kadangnya menyebabkan waris-waris termakan harta haram, harta batin, ya. Terima kasih Tuan Ramli, okey, atas doa itu, amin. Jadi siapa ni? Arina pun ada di sini, alhamdulillah. Jadi itulah tuan-tuan dan puan, saya harap tuan-tuan dan puan terus menyokong program ini, sebab dalam program ini kami akan kongsikan, macam saya kata tadi, kisah-kisah benar yang kita boleh ambil tauladan. Supaya apa? Kalau kita ada harta, buatlah perancangan legasi. Vaksin pusaka, saya selalu kata, nanti wasi, siapkan duit, siapkan pakar, siapkan dokumen. Itu kalau kita, untuk harta kita. Kalau ditakdirkan ada ahli keluarga kita meninggal dan kita menjadi waris, jangan memandai-pandai cari orang pandai. Itulah sebab setiap hari apa yang kita kabarkan, kita kisahkan di sini adalah kisah-kisah mereka-mereka yang tidak buat dengan cara betul, akan mengakibatkan mudarat, akan mengakibatkan perbalahan, akan mengakibatkan harta-harta beku. Okey? Jadi itulah pendek ceritanya. Apa ceritanya? Tentang si buta dalam komputer. Kita perlu ambil pengajaran. Abang ini walaupun bukan dia ada hak, tetapi di dalam hatinya masih rasa tanggungjawab untuk membantu menyelesaikan pusaka arwah isterinya, untuk menjamin anak-anaknya mendapat harta yang betul statusnya, milik mereka berdua, bukan lagi milik arwah yang terbeku. Jadi kita ni yang sihat, kita yang mempunyai hak kepada harta, janganlah buat kesilapan. Apa kesilapan yang selalu berlaku? Nak harta tapi tak nak buat apa-apa. Nak harta tak nak keluar belanja. Tak nak harta tapi tak nak terlibat untuk mengurus. Ataupun nak bagi-bagi tapi tak pernah pun bertolak ansur. Akhirnya tak selesai. Jadi itulah saja perkongsian saya malam ini. Saya harap tuan-tuan dan puan terus melihat update terkini untuk kisah-kisah selanjutnya. Dia akan diceritakan oleh perunding-perunding Mampusaka. Okey, orang yang berbeza, semua mereka mempunyai kisah yang ingin diceritakan, dengan harapan kisah-kisah ini akan menjadi tauladan, iktibar dan menyelamatkan ramai masyarakat kita daripada terjebak kepada masalah-masalah lazim. Jangan lupa share video ini, jangan lupa like, jangan lupa follow FB page My Pusaka Info, sebab di dalam itu ada macam-macam perkongsian. Dan juga kalau rajin, pergilah ke YouTube channel My Pusaka Official, juga ada banyak video. Inilah antara khidmat masyarakat Mampusaka, menyebarkan ilmu, mendatangkan kesedaran, kefahaman supaya lebih ramai umat Islam terselamat ataupun daripada terjebak kepada permasalahan pusaka. Okey? Jangan lupa, jumpa lagi besok masa yang sama, 9 suku malam. Tajuk berbeza, perunding berbeza. Dengan itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.